Kemudian diikuti oleh Yang Berhormat Hulu Selangor. Silakan Yang Berhormat Raup, 20 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana memberi laluan pada saya untuk bersama-sama membahas titah diraja pada petang ini. Dalam tempoh masa 20 minit yang terhad ini, saya ingin menyentuh berkenaan pertanian, alam sekitar, kehidupan liar dan orang asli secara umum serta juga jenayah penyalahan guna dadah dan penyeludupan. Datuk Yang Dipertua, apa yang saya ingin suarakan dalam Dewan Yang Mulia ini adalah berkenaan dasar kerjasama serta tindakan segera yang perlu dipikirkan bersama-sama sementara penambahbaikan RUU Perhutanan Akta 313, RUU Perhilitan Akta 716 yang akan dibawa ke Parlimen untuk dibahaskan pada masa akan datang. Tidak dinafikan bahawa air, tanah, hutan adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Namun begitu, dalam tempoh Februari hingga Julai 2020 ini, masalah-masalah air bersih, kemusnahan kebun, tanah runtuh, gangguan habitat kehidupan liar, flora, fauna dan juga ekonomi setempat masih lagi berlaku. Justru itu, mestilah ada satu mekanisme ataupun kaedah jangka masa pendek untuk negeri mau juga pusat untuk bekerjasama bagi mengurangkan masalah ini sebelum penambahbaikan RUU ini diluluskan di Parlimen nanti. Datuk Yang Dipertua, seperti mana titah Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong supaya mewujudkan aktiviti pertanian ke arah pertanian lestari dengan menjaga alam sekitar, habitat kehidupan liar, flora dan fauna, ekosistem serta memberi peluang penduduk setempat untuk memajukan pertanian ekonomi mereka. Datuk Yang Dipertua, di sini ingin saya membawa satu contoh di kawasan saya di Parlimen Raub. Kalau di Temeloh terkenal dengan ikan pating, di Bukit Tinggi Bentong terkenal dengan halianya, Bandar Raub dikenali sebagai Bandar Durian Musangking. Buah durian Musangking ini telah mengharumkan nama Malaysia di pasaran antarabangsa, khasnya negeri China, Singapura dan seluruh Asia Tenggara. Kita bangga nama Malaysia serta produk Malaysia memasuki pasaran antarabangsa. Tapi, tahukah kita anggaran di antara 70 hingga 80% daripada ekspor buah durian Musangking dari Raub ini datangnya dari tanah yang diterokai berstatus tidak sah. Dalam bahasa lain, tanah haram. Tujuan saya membawa isu ini untuk pengetahuan semua, bukan untuk mempertikaikan salah siapa betul, peneroka salah ataupun kerajaan negeri salah. Tapi untuk mencari penyelesaian menang-menang supaya ini dapat membantu ekonomi setempat maupun juga menambahkan pendapatan kerajaan negeri Pahang. Dalam semakan saya, terdapat 11,000 ekar penerokaan tanah haram ini. Anggaran kebanyakan pokok besar durian yang berumur melebihi 10 tahun di kawasan 11,000 ekar ini adalah sebanyak 70%. Manakala 90% pokok-pokok yang berumur hingga dari 7 tahun hingga 40 tahun ini boleh menghasilkan buah. Hanya 10% pokok-pokok yang berumur bawah 7 tahun. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, kuasa pemilikan tanah adalah kuasa kerajaan negeri. Tetapi lesen ekspor dan pertanian ekoturism adalah di bawah bidang kuasa kerajaan pusat. Masalah yang timbul di sini ialah ketidakpuasan hati peneroka
yang dianggap tidak sah, ya, tawaran yang ditawarkan oleh syarikat swasta yang telah dipajak oleh Kerajaan Negeri Pahang untuk berunding dengan peneroka-peneroka tersebut. Tiada inisiatif Kerajaan Negeri Pahang itu sendiri turun padang dan buat perbincangan secara terus dengan golongan peneroka-peneroka ini, tetapi terus melalui perantaraan syarikat swasta. Di sini saya mencadangkan supaya satu mekanisme besar yang melibatkan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar supaya dapat dibuat ataupun dibina hub makanan dan hub pelancongan di kawasan yang besar ini, ya, 11,000 ekar yang telah sedia ada pokok-pokok supaya dapat membantu kerajaan negeri ekonomi Malaysia, dan ianya akan menjadikan situasi ataupun suasana menang-menang di antara peneroka-peneroka ini dengan kerajaan negeri. Datuk Yang Dipertua, isu yang kedua ialah isu air bersih di Parlimen Raub. Terima kasih kepada PAIK Pahang, Kerajaan Pahang kerana telah meluluskan peruntukan pinjaman 18 juta daripada kerajaan pusat semasa era zaman saya dahulu untuk membina infrastruktur loji baru di Parlimen Raub, dan saya dipahamkan kini di peringkat akhir tender. Walaupun isu air bersih ini adalah isu kerajaan negeri, akan tetapi saya ingin membawa beberapa pengetahuan untuk semua ahli parlimen dalam Dewan Yang Mulia ini berkenaan salah satu punca-punca masalah air bersih ini mungkin bersamaan dengan kawasan-kawasan ahli yang berhormat yang lain, seperti mana soalan ahli parlimen Sempang Renggam pagi tadi, ya. Semoga dengan ini ada satu mekanisme besar yang dapat diwujudkan, kerjasama di antara Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Kementerian Alam Sekitar dan Air serta Kerajaan Negeri Pahang bagi menyelesaikan masalah ini. Permasalahan isu air bersih di Parlimen Raub boleh dipecahkan kepada 3 sebab utama. Yang pertama, saluran paip yang lama, ya, AC, asbestos simen, yang mudah pecah akibat tekanan atau faktor umur. Yang kedua, pembangunan setempat yang pesat tanpa mengambil kira kemampuan loji-loji yang sedia ada, dan juga masalah NRW. Dan yang ketiga, penceraman air sungai untuk sumber air minuman di loji-loji. Di sini saya hanya ingin menyentuh sebab yang ketiga, iaitu sumber air tercemar, sebagai contoh masalah yang berlaku di loji Sungai Bilut. Reka bentuk loji di Sungai Bilut mempunyai 19.05 juta liter sehari dan pengeluaran sebanyak 16.55 juta liter sehari, manakala NRW 46.41% yang membekalkan sebahagian besar air ke Bandar Raub. Setiap kali hujan lebat, loji Sungai Bilut serta loji Semantan terpaksa ditutup 2 hingga 3 hari sebelum ianya dapat beroperasi semula. Biasanya loji-loji ini hanya boleh memproses sehingga 1000 NTU unit yang digunakan, tetapi apabila hujan lebat, kekeruhan air yang berlaku melebihi 10,000 NTU. Punca pencemaran air ini adalah disebabkan oleh lumpur yang turun daripada aktiviti-aktiviti pertanian di kawasan hulu sungai. Untuk masa yang akan datang, saya mencadangkan satu kajian hidrologi berkenaan sumber air dan perubahan iklim disertai sumber keluasan tanah yang digunakan untuk pertanian dan pembangunan khas di Parlimen Raub dan amnya di seluruh Malaysia. Ini bertujuan bagi menampakkan penggunaan air sungai yang lebih efisien, pertanian lestari, air sungai tidak kering dan tercemar oleh aktiviti-aktiviti pertanian, serta persediaan menghadapi musim tengkujuh, tanah runtuh, banjir kilat dan sebagainya. Semenjak kebelakangan ini, hujan yang turun
di luar kebiasaan banyaknya berlaku dan mengakibatkan banjir kilat dan juga kepala air yang telah merosakkan harta benda tanaman penduduk setempat. Hujan yang lebat dan kuantiti air yang banyak ini adalah berkait rapat dengan perubahan iklim. Walaupun dengan adanya agensi JPS yang menggunakan NAWAP, National Water Balance Management System, dan PRAP, Program Ramalan dan Banjir, tetapi banjir kilat pencemaran air sungai tidak dapat dibendung tanpa ada satu kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dan Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KPKT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Semoga kajian hidrologi dan kerjasama antara kementerian ini dapat mengurangkan kebangkalian berlakunya bencana alam. Datuk Yang Dipertua, isu yang ketiga ialah berkenaan habitat kehidupan liar, flora dan fauna serta orang asli yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seharian mereka yang berada di bahagian pedalaman. Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, semua kementerian seperti Kementerian Alam Sekitar dan Air, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar mestilah mengadakan satu pasukan khas ataupun task force yang baru bagi menyelesaikan permasalahan ini. Dalam tempoh Februari hingga Julai 2020, tidak kurang 3 kes berkaitan dengan gangguan serangan gajah yang menyebabkan kemusnahan tanaman orang asli. Pada bulan Mei 2020, terdapat tanaman di 5 buah kampung di kawasan Pos Lejang di Parlimen Cameron telah dirosakkan. Bulan Jun 2020, Kampung Sega, Cini Pekan, gajah telah merosakkan kebun yang tanaman orang asli merupakan getah, ubi dan pisang. Manakala pada 19 Jun 2020, seorang tentera berpangkat sarjan telah dilaporkan kritikal diserang oleh gajah liar semasa menjalankan tugasan rondaan di kawasan hutan Royal Bloom, Great Perak. Datuk Yang Dipertua, gajah mempunyai habitatnya tersendiri. Gajah akan mengekalkan laluan jalan mereka. Sekiranya kawasan laluan tempat gajah-gajah ini mencari makan dicerobohi dengan pembalakan maupun pertanian, maka tidak heranlah gajah-gajah ini memasuki kampung-kampung maupun kawasan yang berhampiran. Salah satu daripada penambahbaikan dalam RUU Perkhidmatan supaya kawasan-kawasan hutan yang akan dibangunkan atau diterokai perlu mendapat komen terlebih dahulu daripada pihak perkhidmatan dan juga alam sekitar. Sementara menunggu RUU ini dibentangkan, mesti ada satu penyelesaian jangka masa pendek dan kerjasama antara kementerian bagi menghalang mengurangkan serangan gajah ini terus berlaku. Saya bersetuju apa yang daripada Cameron tadi dalam ucapan beliau berkenaan dengan orang asli. Sebenarnya pada 8 September 2019, Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong semasa lawatan baginda di perkampungan orang asli di Sungai Ruai, baginda telah bertitah memohon konsep Felda untuk orang asli seperti mana yang Cameron menyatakan sebentar tadi. Saya juga ingin menyentuh isu dalam menandangi pelbagai jenayah penyalahan guna dadah dan penyeludupan. Sebelum itu saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado kerana di bawah penyediaan beliau terdapat 2 kes besar kejayaan PDRM dan agensi yang berkaitan melumpuhkan penyeludupan dadah yang besar. September 2019,
rampasan dadah terbesar kokain bernilai ringgit Malaysia 2.4 bilion ditemui di Pulau Pinang, di mana Malaysia dijadikan sebagai pusat transit dan dadah ini dibungkus bersama-sama dengan arah batu yang datangnya daripada negara Latin Amerika. Ogos 2019 telah menumpaskan kartel dadah tempatan ketamin dan kokain yang menilai hampir 700 juta di Seksyen U5 Shah Alam. Datuk Yang di-Pertua, anggaran seorang penagih dadah membelanjakan wang di antara 3 hingga 5 ribu ringgit sebulan. Manakala kos pemulihan untuk seorang penagih dadah sebulan di antara 1,200 hingga 1,500 sebulan. Daripada data tahun 2017, statistik yang saya ada, menyatakan seramai 308 orang penagih dadah dengan nisbah setiap 1,000 orang, 14.5 orang yang terlibat dengan dadah. Anggaran keseluruhan penagihan ini membelanjakan duit sebulan sekitar antara 1.4 bilion ringgit Malaysia sehingga 2.4 bilion ringgit Malaysia. Jika setahun lebih kurang 16.8 bilion hingga 28.8 bilion ringgit setahun. Manakala kos pemulihan penagih-penagih ini untuk rawatan antara setahun 6.7 bilion hingga 8.6 bilion. Manakala bajet untuk AADK pada tahun 2018 hanya 780 juta. Diharap pihak kerajaan dapat mengadakan banyak kerjasama program-program kesedaran dan pencegahan dengan badan-badan sukarelawan serta NGO-NGO, dan juga memohon supaya kerajaan mengambil kira atau dapat juga memberi sumbangan kepada badan-badan NGO swasta yang menjalankan proses rawatan yang mana penagih ini datang secara sukarela tanpa peruntukan sendiri. Peruntukan APD 1983 memang mewajibkan seseorang penagih untuk menjalani rawatan serta pemulihan sama ada secara sukarelawan atau melalui undang-undang. Ketirisan ekonomi gelap. Malaysia mewakili 21% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK dan dianggarkan berjumlah 300 bilion setahun. 2 minit lagi, Yang Berhormat. Diharap pihak kerajaan dapat membuat satu kajian yang mendalam dengan semua kementerian bagaimana ketirisan ekonomi gelap ini dapat ditandangi dan pendapatan hasil negara akan bertambah dan meningkat. Kita tidak payah pening kepala sebenarnya untuk memikirkan hasil lain. Sekiranya komitmen atau komitmen kerajaan ingin mengurangkan ketirisan ini, mungkin akan menambahkan lagi pendapatan untuk negara. Sebagai kesimpulan, apa yang saya ingin nyata di sini adalah kerjasama dengan semua kementerian. Ya, maknanya pengalaman saya sebelum ini sebagai Timbalan Menteri, bukan hanya satu menteri saja boleh menyelesaikan satu masalah, ya, berkaitan gajah ke ataupun air, semua terlibat dengan kementerian lain. Maknanya kena duduk sekali. Dan akhir kata, terima kasih kepada semua frontliner dan juga kepada Datuk Dr. Nur Hisham bin Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan dalam menandangi isu COVID-19. Terima kasih Datuk Yang-di-Pertua. Dengan ini saya menyokong dan menjunjung kasih titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih Yang Berhormat.